سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnianya Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan ketaatan kepadanya. Masih lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan amal ibadah. Moga-moga kita diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa selawat dan salam kita pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang semati Tuan Pengerusi Barisan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, hadirin dan hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hadirin berkata Allah Subhanahu wa taala, kita sambung sedikit bacaan kitab tauhid kita. Kita sudah pun masuk pada bab huraian sifat yang ke-14, iaitu sifat kaunuhu qadiran. Artinya keadaan Allah Taala yang berkuasa. Jadi habis dah kita bahas sampai sifat ma'ani Allah Subhanahu wa taala. Habis sifat ma'ani. Kita dah faham dah, kita dah pegang dengan kejap dengan i'tiqad yang jazam dah. Sifat ma'ani kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama', basar, kalam. Habis. Habis takat tu dipanggil dalam bab uluhiyah kita sudah terlepas ataupun sudah lulus. Kita boleh hafal setakat 13 tu. Dalam bab ketuhanan kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sah dah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita duk kata beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kita percaya adanya Allah dan juga kita mengisbatkan sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, yang dibuat disiplin di atas disiplin manhaj Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dengan Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang mensabitkan ada 13 dan juga 20 sifat. Jadi kalau kita dah hafal sampai 13, cukup dah ataupun sah dah iman kita tentang la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lafaz syahadah kita yang terkandung di dalam lafaz syahadah, kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terkandung di dalam itulah la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, yang berhak disembah melainkan Allah. Terkandung di dalam itu sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, yang kita isbatkan secara jalanan tafsil ada 20 sifat ataupun 13 sifat. Kalau kita ingat sampai 20 tu, kita mengaji sampai 20, itu tambahannya. Kalau kita dah ingat sampai 13 pun, itu dah cukup dah di atas
ijtihad yang dilakukan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Sebenarnya Asy'ariyah ni sampai 13 lah. Saya sebut Asy'ariyah, ulama-ulama, orang-orang yang mengikut manhaj, metod yang dibuat, disusun oleh Imam Abu Hasan Asy'ari sampai 13. Bukan 20. 20 itu disambung oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Akan tetapi ulama yang yang datang bawa disiplin ilmu kalam, ilmu usuluddin, tauhid 20 ini, mereka bawa 20 sifat. Dia tak sebut sifat 13, sifat 12 tak. Dia sebut sifat 20. Gabung sekali dah Asy'ariyah, Maturidiyah. Sebab kebanyakan yang sampai ke tanah Melayu kita ataupun yang sampai ke Nusantara kita ni secara umumnya, secara khususnya tanah Melayu kita, yang sampai yang ulama bawa itu puncanya ataupun usulnya daripada Imam As-Sanusi rahimahullahu taala. Kan Imam As-Sanusi rahimahullahu taala pengarang kitab matan Ummul Barahin. Matan Ummul Barahin. Ibu bagi sekalian dalil. Barahin itu maksudnya jamak bagi burhan, kan? Barahin maknanya dalil-dalil, burhan dalil, barahin dalil-dalil. Bukan Ibrahim, kan? Sebab ada orang sebut Ibrahim, itu bukan Ummu Ibrahim. Ummu Ibrahim, mak Ibrahim. Matan Ummu Ibrahim, matan ibu kepada Ibrahim. Bukan Ibrahim, Barahin, Al-Barahin, Ummil Barahin, ibu bagi segala dalil, jamak bagi burhan. Ataupun juga dikenalkan mata Ummul Barahin. Ummul Barahin ni dengan kitab Sughra, mata Aqidah Sughra. Kalau di tempat kita lebih kenal dengan Ummul Barahin atau matan Sanusi. Kalau di Arab dia banyak terkenal dengan sebutan matan Sughra, Imam As-Sanusi. Sebab Imam Sanusi ni banyak karang kita, ada Sughra, ada Kubra. Itu atau tingkatan ataupun kitab-kitab yang Imam Sanusi ni karang di dalam bab akidah, bab tauhid. Jadi puncanya daripada karangan Imam Sanusi itulah yang datang. Jadi ulama-ulama kita yang menyebarkan disiplin ilmu tauhid, ilmu kalam ini adalah berdasarkan manhaj ataupun metod yang dikarang, yang disusun Imam Sanusi tadi. Sebab Imam Sanusi ni dia karang dalam kitab-kitabnya seperti matan Ummul Barahin, Aqidah Sughra tadi ni, dia karang dalam bentuk 20 sifat. Sifat wujud sampai sifat nafsiyah sampai sifat maknawiyah. Dia karang dalam bentuk 20 sifat. Maka yang datang kepada kita pun ulama yang mensyarahkan setelah Imam As-Sanusi, khususnya yang di Nusantara kita ni pun, maka disyarahkan dengan manhaj disiplin yang diletakkan oleh Imam As-Sanusi tersebut. Walaupun Asy'ariyah 13, tapi disebabkan nak ambil syarahan daripada Imam As-Sanusi, Imam As-Sanusi tulis dalam kitabnya 20 sifat. Maka sebab itulah ditemui ataupun kajian-kajian yang sampai ke Nusantara kita ini adalah dalam bentuk 20 sifat. Kerana sampainya kepada Nusantara ini usulnya kitab induk yang ditulis oleh ulama-ulama Nusantara, dan yang sampai kepada ulama-ulama Nusantara yang disyarahkan adalah berdasarkan daripada kitab Ummul Barahin ataupun Aqidah Sughra yang dikarang oleh Imam As-Sanusi rahimahullahu taala. Sebab apa? Sebab Imam Sanusi ni dikarang dengan dah lengkap dah kitab tersebut, dan disyarahkan oleh ramai ulama-ulama yang setelahnya. Barakah kitab tersebut. Jadi kadang timbul persoalan. Kata kita ni akidah Asy'ariyah Maturidiyah, tapi mengaji usulnya daripada matan Ummul Barahin, Imam Sanusi. Kenapa tak mengaji terus kepada kitab karangan Imam Asy'ari sendiri? Kan karangan kita Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi kalau orang nak rad, orang yang nak bangkang, nak tak setuju, semua buat macam tu lah. Buat apa dah klaim kata Asy'ariyah, tapi tak belajar kitab Imam Abu Hasan Asy'ari sendiri.
Mengaji kitab yang lain yang bawah-bawah. Kenapa tak mengaji kitab Al-Ibanah? Imam Abu Hasan Asy'ari ni dia ada mengarang juga kitab. Ada mengarang kitab akidah. Yakni nama dia kitab Al-Ibanah, antaranya kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Kemudian ada lagi beberapa kitab Maqalat Islamiyyin dan sebagainya. Jadi sebab di antaranya ulama yang tawakuf tidak bagi belajar kitab Ibanah ni, sebab kitab Ibanah ni sudah dicampur adukkan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggungjawab mengubah isi kandungan daripada kitab tersebut. Ini muharraf, tahrif. Kitab tersebut ada yang sudah ditahrif sebahagiannya, cetakannya ada yang dah ditahrif, diubah. Antaranya orang yang mengubah itu orang yang tidak bertanggungjawab, yang nak tak mau bagi pahaman orang yang setelah Imam Abu Hasan Asy'ari ni faham dengan betul apa yang disebut ataupun manhaj yang asal oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Baik. Jadi kita habis dah tentang keimanan kita kepada la ilaha illallah. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan yang disembah, yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dalam tu adalah sifat-sifat yang wajib yang kita isbatkan, yang ada yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang kata apa, kandungan daripada lafaz la ilaha illallah tersebut. Itu bab uluhiyah. Kandungan daripada Muhammadur Rasulullah, itu bab kenabian pula, bab an-nubuwah, menceritakan tentang bab kenabian. Bab kita mengaji tauhid ni dia 3 bahagian dia. Yang pertama bahagian uluhiyah, bab ketuhanan. Ini yang kita duk bicara ni, bab sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil, mana sifat yang harum bagi Allah Subhanahu wa taala, itu bab ketuhanan. Kemudian masuk bab an-nubuwat, bab kenabian, bab kerasulan, apa sifat yang wajib bagi sekalian rasul, apa sifat yang mustahil bagi sekalian rasul, apa sifat yang jaiz yang harus bagi sekalian rasul. Kemudian masuk bab as-sam'iyyah, bab sam'iyyah, cerita bab soal kubur, cerita bab syurga, cerita bab neraka, cerita bab mahsyar dan sebagainya. Itu pembahagian ataupun pembahagian lah, kita kata pembahagian di dalam akidah ataupun di dalam pengajian ilmu tauhid. Jadi kita settle lah bab uluhiyah settle. Cuma dalam kitab ni dia dah bahas lagi lah, dia bahas lagi yang bab kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, sifat maknawiyah. Ini dia nak bicara tentang sifat maknawiyah pula. Habis kita tengok sikit apa kata musannif rahimahullahu taala. Jadi kata musannif rahimahullahu taala, huraian sifat yang ke-14, kaunuhu qadiran, artinya keadaan Allah taala yang kuasa. Wajib pada syarak pula atas tiap mukallaf mengetahui serta mengaku dalam hatinya dengan tentu sungguh keadaan Allah Ta'ala yang kuasa dan tentu tidak keadaan yang lemah. Dan keadaan itu ialah satu sifat yang melekat ia akan sifat kudrat pada zat Allah Ta'ala, dan ianya suatu kelakuan di antara ada dan tiada. Ini pentakrifan ataupun definisi yang disebutkan oleh musannif bagi kita nak kenal apa itu sifat maknawiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ingat sifat maknawiyah ni yang mengisbatkan, hanya yang kata yang sebut sifat maknawiyah ini adalah Imam Maturidi. Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi kata Imam Abu Mansur Al-Maturidi di dalam ataupun di manhaj penyusunan oleh Imam Maturidi, adanya sifat yang dipanggil sebagai sifat hal. Dipanggil sebagai sifat hal. Jadi sifat hal ni pada Asy'ariyah tak ada lah. Imam Abu Hasan Asy'ari tak mengisbatkan sifat hal. Jadi kalau pada Asy'ariyah ada 3 aja, ada maujud, ada ma'dum, ada amrun i'tibari. Sama ada sifat itu maujud ataupun sifat itu boleh jadi ma'dum, ataupun sifat itu dipanggil dengan amrun i'tibari.
Amru i'tibari. Tapi kalau di susunan ataupun mengikut Abu Mansur Al-Maturidi, dia tambah satu lagi, dia panggil sifat hal bagi Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan dua lah. Sifat hal ni kenanya kepada sifat nafsiyah, yakni sifat wujud, dan kena sifat hal ini kepada sifat ma'nawiyah. Bila sebut sifat hal di atas kaul Maturidi, kena sifat hal tersebut kepada sifat nafsiyah, sifat wujud, dan kena sifat hal itu kepada sifat ma'nawiyah. Dia panggil hal nafsiyah dengan hal ma'nawiyah. Jadi wujud ni Imam Abu Mansur Al-Maturidi kata wujud itu adalah hal, kelakuan, sifat hal. Kemudian sifat ma'nawiyah, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu mutakalliman. Hayyan sami'an basiran mutakalliman. Kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Ada 7 juga sifat ma'nawiyah. Sebagaimana sifat ma'ani ada 7, kudrat, iradah, ilmun, hayat, sama', basar, kalam. Begitu jugalah sifat ma'nawiyah yang talazum, yang melazimkan dengan sifat ma'ani. Ma'ani dan ma'nawiyah ni dia talazum keduanya. Bila kita ada ma'ani, maka adalah ma'nawiyah Allah Subhanahu wa taala. Bila kata Allah Ta'ala kudrat, berarti kita faham Allah Ta'ala kaunuhu qadiran, keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa. Kita kata Allah Ta'ala berkuasa, maka kita secara tak langsung mengatakan Allah Ta'ala, keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa. Itu dia panggil dua sifat ma'ani dan ma'nawiyah ini mutalaziman. Jadi dua perkara yang berlaziman. Sebab tu Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dia tak kira lagi sifat sifat ma'nawiyah sebagai satu sifat yang mustaqil, sebagai satu sifat yang terasing. Dia tak kira dah. Bila sebut kudrat cukup dah. Faham dah kudrat tu, faham dah kaunuhu qadiran. Bila sebut Allah Ta'ala ada sifat iradat, maka faham dah Allah Ta'ala ada sifat yang bernama kaunuhu muridan. Bila sebut Allah Ta'ala mutakalliman, Allah Ta'ala ada sifat kalam. Bila sebut Allah Ta'ala ada sifat kalam, sifat kalam, sifat ma'ani Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka secara tak langsung sudah kita faham adanya sifat mutakaunuhu mutakalliman. Bila sebut Allah Ta'ala ada sifat sama, basar, sifat sama, sifat basar, maka secara tak langsung kita sudah mengisbatkan, menetapkan Allah Ta'ala ada sifat kaunuhu sami'an, kaunuhu basira. Itu dia panggil sifat yang kedua-duanya itu berlaziman, yang tak boleh dipisah. Cuma Imam Abu Mansur Maturidi dia bukan pisah, cuma dia buat kiraan lagi. Dia buat kiraan lagi, dia tak campur. Dia buat kiraan lagi tu yang jadi sampai 20. Kalau kata sampai 13 pun bukan kita menafikan sifat ma'nawiyah. Kita tak nafi, ada dah, cuma tidak buat satu perkiraan yang asing. Tak diklasifikasikan. Bahasa mudah. Tak diklasifikasikan dalam kelas yang terasing. Dia campur sekali. Baik. Jadi menurut kaul Maturidi ni, sifat dia panggil sifat hal ni ada dua. Yang pertama hal nafsiyah, sifat wujud. Yang kedua hal ma'nawiyah, yakni sifat ma'nawiyah ni, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, ila kaunuhu mutakalliman. Jadi sifat hal ni apa? Dia sebut tadi, yakni keadaan itu tidak naik kepada martabat ada dan tidak turun kepada martabat tiada. Ada tak sampai ke tahap ada, tak turun sampai ke tahap tiada. Dia tengah. Jadi hal ni dia panggil apa? Wasithah bainal mawjud wal ma'dum. Hal ni wasithah bainal mawjud wal ma'dum. Hal ni menjadi perantaraan di antara wujud, mawjud, benda yang ada, dan menjadi perantaraan di antara benda yang ma'dum, benda yang tak ada. Jadi contoh kita buat mudah faham jadi. Ni benda yang ada, mawjud.
Ni benda yang tak ada, dia panggil ma'dum. Hal ni duduk tengah-tengah. Hal tu duduk tengah-tengah. Tu ulama kata hal tu wasitah bainal mawjud wal ma'dum. Tak sampai ke tahap ada, tak sampai ke tahap tak ada. Itu susah sikit kita nak faham hal tu. Yang susah. Dia tak ada, tak sampai ke tahap ada, tak sampai ke tahap tak ada. Duduk tengah-tengah. Duduk tengah-tengah itu dia panggil hal. Nah, contoh kita buat. Kita ni pun ada hal kan? Ada sifat hal. Botol ni kita kata, botol ni. Keadaan botol yang bulat. Kita kata keadaan botol ini bulat. Keadaan dia. Keadaan bulat itu nak kata tak ada, nak kata ada, tak sampai tahap ada. Keadaan botol yang bulat tu. Kemudian nak sampai nak kata tak ada, tak sampai kata tak ada juga, tak turun sampai tak ada. Nak kata ada pun tak sampai ada. Duduk tengah-tengah. Itu dia panggil sifat hal. Jadi kalau atas kul Maturidi ni dia ada maujud, dia ada hal, dia maujud, ma'dum, ada hal, ada amrun i'tibari. Itu. Itu atas kaul Maturidi, ada maujud, ada ma'dum, ada hal, ada amrun i'tibari. Itu istilah-istilah yang diletakkan ulama kalam dalam dia nak menjelaskan tentang ilmu tauhid ni. Baik. Jadi cuma apa beza dia? Ulama sebut pula, apa beza dia hal nafsiyah dengan hal ma'nawiyah? Hal nafsiyah dia panggil ghairu mu'allalatin bi'illatin. Kalau hal ma'nawiyah mu'allalatun bi'illatin. Apa tu? Hal nafsiyah dia kata tidak dikeranakan dengan satu kerana. Hal maknawiyah dikeranakan dengan satu kerana. Maksudnya apa? Kerana adanya sifat kudrat, adanya kaunuhu qadiran. Itu dia panggil dikeranakan dengan satu kerana. Kalau sifat wujud dia tak ada kerana apa, memang ada sifat hal wujud Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tidak dikeranakan dengan sifat-sifat yang lain baru ada wujud Allah, tak. Tapi kalau sifat kaunuhu qadiran adalah dikeranakan adanya sifat kudrat, sifat ma'ani, maka adalah sifat kaunuhu qadiran bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu nak membezakan di antara hal nafsiyah dengan hal ma'nawiyah. Baik. Cukup tu. Itu dia panggil sifat ma'nawiyah. Jadi ingatlah, sifat ma'nawiyah ni kita boleh faham kata adalah sifat hal bagi Allah Subhanahu wa taala. Inilah dikatakan sifat ma'nawiyah. Adapun qadirun, maka iaitu bukan sifat, bahkan kena kepada zat yang bersifat dengan kudrat. Beginilah huraian sifat-sifat ma'nawiyah yang lagi akan datang. Dan dalil atas demikian itu ialah kita fikir dan tilik kepada makhluk ini. Jikalau tidak sabit keadaan yang melekatkan sifat kudrat di zat Allah Ta'ala, nescaya tidak ada sifat kudrat. Dan jika tidak ada pada Allah Ta'ala kudrat, nescaya adalah ia lemah. Dan jika ia lemah, nescaya tiada menjadi ia akan makhluk ini, dan iaitu batil. Kerana makhluk ini sudah ada, maka tetap ada pada Allah kudrat, ianya tak lemah. Kalau begitu sabit keadaan yang melekat ia akan sifat kudrat di zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pembahasan kita tentang sifat maknawiyah. Jadi yang perlu kita ambil fahamnya apa? Sifat maknawiyah ni adalah sifat hal yang adanya kerana adanya sifat kudrat Allah Subhanahu wa taala. Kita faham sifat kudrat dan sifat iradat, sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah itu adalah dua sifat yang berlaziman. Jadi dua perkara yang berlaziman tidak boleh dipisahkan. Al-mutalazimani la yanfakkan. Dua perkara yang berlaziman tidak dapat dipisahkan. Cukup. Jadi kita nak baca sekali lalu sebab sifat ma'nawiyah ni sama ya. Jadi kita isbat dah pada Allah Subhanahu wa taala ada kaunuhu qadiran. Itu yang ke-14.
Yang ke-15, Allah Ta'ala mempunyai sifat kaunuhu muridan, yakni keadaan Allah Ta'ala yang berkehendak. Kemudian yang ke-16, Allah Ta'ala mempunyai sifat kaunuhu aliman, iaitu keadaan Allah Ta'ala yang mengetahui. Kemudian sifat yang ke-17, Allah Ta'ala mempunyai sifat kaunuhu hayyan, keadaan Allah Ta'ala yang hidup. Kemudian sifat seterusnya yang ke-18, kaunuhu sami'an, Allah Ta'ala keadaan Allah Ta'ala yang mendengar. Kemudian sifat yang ke-19, kaunuhu basiran, Allah Ta'ala keadaan Allah Ta'ala yang melihat. Kemudian sifat yang ke-20, kaunuhu mutakalliman, keadaan Allah Ta'ala yang berkata-kata. Cukuplah situ 20 sifat yang wajib bagi kita pada syarak untuk kita mengisbatkan kata adanya sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, 20 sifat tersebut. Dan juga sifat yang mustahil, yang lawan-lawan bagi sifat yang telah kita sebutkan dahulu, kesemua itu adalah sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat wajib kita isbatkan kata ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala 20 sifat ni. Sifat mustahil kita isbat juga, tapi isbat mengatakan tiada sifat tersebut. Kita nafikan tiada sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 20 wajib, 20 mustahil, jadi 40. Tambah satu lagi, yang harus bagi Allah Ta'ala ada satu sifat, iaitu apa? Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Allah Ta'ala nak buat tiap perkara yang mungkin ataupun nak meninggal. Macam kita ni, kita makhluk ni, nisbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus saja Allah Ta'ala nak menciptakan kita. Nisbah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib ke tak? Wajib ataupun mustahil ataupun harus nak mencipta makhluk, adalah harus, tak wajib dan tak mustahil. Bukan sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita ni. Allah Ta'ala menciptakan makhluk, sekalian makhluk ini bukanlah wajib, bukanlah sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala menciptakan kita sekalian makhluk mungkinat, bukanlah sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja Allah Ta'ala menciptakan kita ini adalah sifat yang harus. Dia masuk dalam sifat yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus. Maksudnya Allah Ta'ala nak cipta boleh, Allah Ta'ala nak tinggalkan pun boleh. Haruni ma yajuzu wujuduhu wa adamuhu, perkara yang boleh adanya dan boleh tiadanya. Itu kita. Jadi campur yang harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala jadilah 41 kan. 20 yang wajib, 20 mustahil, harus bagi Allah Ta'ala satu. Jadi 41. Kemudian tambah lagi yang bahagian kenabian, bahagian Rasul. Ada 4 yang wajib bagi Rasul. Sifat yang wajib bagi Rasul ada 4. Sifat yang mustahil bagi Rasul ada 4. Sifat yang harus bagi sekalian Rasul ada 1. Ada 9 semuanya bagi Rasul. Maka 41 tambah 9 jadilah 50. 50 tu dia panggil i'tiqad 50. Sebahagian tempat dia kata apa? I'tiqad 50. Bukan i'tiqad sifat 20, i'tiqad 50. Pegangan 50. Apa makna pegangan 50? Tercampur dengan apa yang kita sebut tadi. 20 yang wajib bagi Allah, 20 mustahil bagi Allah, 1 yang harus bagi Allah, 4 yang wajib bagi sekalian Rasul, 4 yang mustahil bagi sekalian Rasul, 1 yang jaiz yang harus bagi sekalian Rasul, campur semua, ditambahkan menjadi semua itu jumlahnya 50 i'tiqad. 50 pegangan yang wajib bagi kita untuk pegang, untuk tahu supaya selamat akidah kita. Habis itu. Kemudian sama wajib pada syarak atau tiap mukallaf mengetahui serta mengaku dalam hati dengan tentu sungguh sabit di zat Allah Ta'ala keadaan yang berkata dan tentu tidak keadaan yang bisu, dan iaitu sifat yang antara ada dan tiada yang sedia di zat Allah Ta'ala yang melazim dan melekat ia akan sifat kalam pada zat Allah. Dan dalil atas demikian itu seperti dalil-dalil yang tersebut, wallahu a'lam. Dia habislah kita.
20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa tuan-tuan? Kan? Sebab kadang orang dulu kan kita tengok. Orang dulu menitik beratkan betul kan kita tengok kan. Apa tentang penghafalan ni dia kecil-kecil duk suruh hafal dah dulu. Kan? Duk suruh hafal dah sifat wajib bagi Allah, sifat haru bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah. Sifat yang wajib bagi sekalian Rasul, sifat harus, sifat mustahil. Tapi sekarang kita tengok tak semualah, ada yang mengaji dia tahulah kan. Tapi kalau kata kita boleh buat, kita kata buat research. Kita buat research, kita buat penelitian. Macam orang kat YouTube kan, dia buat mai tanya macam orang bang. Apa sifat wajib Allah? Mungkin ramai yang boleh, yang tak boleh nak jawab. Sebab kadang perkara ni kita anggap perkara yang remeh, ataupun dianggapkan sebagai perkara tak perlu kot hafal, perkara yang tak penting, yang kurang pentingnya. Banyak lagi perkara yang perlu kita mengaji. Walhalnya yang tu yang mula dulu. Awwaluddin ma'rifatullah, yang tu yang mula dulu. Kemudian setelah tu Allah kita nak mengaji yang mana sekali sah akidah kita, sah pegangan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, barulah sah segala yang lain yang berkaitan ibadah yang lain untuk kita ta'abud, untuk kita sembahkan ibadah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi goyah, sebab tu kita tengok orang dulu kan tak goyah akidah mereka. Akidah mereka tak mudah goyah, tak mudah rapuh. Walaupun yang datang nak memecah belahkan, nak meruntuhkan akidah tu bukan orang yang calang-calang, orang hebat-hebat kan. Pendakwah daripada Kristian. Dan dulu ada seorang nama dia Snoop Hogrange. Snoop Hogrange nama dia, orang Belanda. Snoop Hogrange ni orang Belanda, tapi dia diutuskan untuk menyesatkan umat Islam. Itu tu di Indonesia. Dia diutuskan untuk menyesatkan umat Islam, tapi dia tahu umat Islam di Nusantara ni pegangan dia kuat. Akidahnya kebanyakan kuat orang dulu, sebab ditanam dari kecil lagi dengan akidah yang kuat. Kan bahkan kita di tempat kita dulu pun kalau sekolah orang putih tu tak boleh kan. Dulu tak boleh. Sebab apa? Orang tua-tua kita dulu takut kita ini, anak bangsa kita ini, akidah mereka tergadai. Tak boleh, kalau orang putih tak boleh. Nanti jadi orang kafir. Jadi orang putih, kalau sekolah orang putih jadi orang putih seolah murtad, padahal tak lagi. Baru masuk sekolah bukan duduk mengaji apa lagi. Tapi tak boleh, bagi dah sekat dari awal dah. Sadduz zara'i, tutup dah pintu kerosakan dia, tutup dengan awal. Kan? Jadi Snoop Hogrange ni, dia ni alim. Dia sebelum datang untuk menyesatkan umat Islam waktu tu di Nusantara, dia pergi ke Mekah mengaji dulu. Dalam hikayat dia tu, dalam cerita dia pergi ke Mekah, dia mengaji ilmu-ilmu keislaman, mengaji tahqiq tauhidnya, hafal Quran, hafal hadis, mengaji fiqh, bab-bab hukum hakam, semua dia tahu. Jadi bila datang ke tempat kita, datang di Nusantara, dia menyamar sebagai seorang yang alim, menyamar sebagai seorang ulama besar. Siapa yang tak percaya dengan dia? Sebab apa yang disebutkan semua itu betul. Sebut daripada Quran, sebut daripada hadis, buat keluar hukum daripada kitab ni kau nakal daripada kalangan ulama. Jadi orang kata, Masya Allah, ulama besar sungguh. Tapi pada hakikatnya dia itu bukan orang Islam pun, orang kafir. Tapi dia menuntut ilmu tu hanya kerana nak menyesatkan orang. Dia bukan menuntut ilmu tu kerana dia nak redha Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dia menuntut ilmu tu kerana nak kebahagiaan dunia dan akhirat, kerana nak mencari mata benda dunia semata-mata dia menuntut ilmu. Bahkan nak menyesatkan orang Islam lagi. Sebab orang Islam waktu tu susah untuk disesatkan. Berbanding kalau kata orang dia datang dalam keadaan dia itu orang Kristian misalnya, nak dakwah, nak memesongkan akidah orang Islam, waktu tu susah lah. Dah jelas-jelas orang Kristian tutup, halang, tak bagi.
Tapi sebabkan dia datang dalam rupa bentuk dia itu orang Islam, bahkan sebagai orang alim, ulama yang mempunyai ilmu yang tinggi, maka banyaklah ramai orang yang disesatkan. Tapi akhirnya dia pun tidak masuk Islam juga. Sebab itulah niat menuntut ilmu tu kerana niat menuntut ilmunya itu tidak betul. Kerana dia menuntut ilmu tu bukan kerana nak mencari kebenaran, bukan kerana nak mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu semata-mata nak perkara dunia saja, maka Allah Taala bagi yang tu. Tapi hidayah ataupun redha Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala tak bagi kat dia. Itu kita tengok orang dulu kita tu sangat kuat pegangan akidah mereka. Kita dijajah beratus-ratus tahun. Kan, Portugis, Belanda, British, Jepun. Kan. Tapi dalam lipatan sejarah itu berapa orang saja yang menjadi kafir? Orang Melayu kita. Berapa orang saja yang menjadi kufur? Sebab kita umum mengetahui penjajah dia datang ni bukan hanya dia jajah kerana nak kau lasin bumi saja, bukan kerana dia nak emas saja, bukan kerana dia nak perak saja, biji timah saja. Di samping itu dia bawa ajaran agama dia, kan? Sebab tu kalau kita pergi Melaka kan, atas bukit tu jadi gereja dah lah ni. Bukit Saint Paul tu kan. Atas bukit tu bawah kota Formosa tu atas kan, Bukit Saint Paul tu. Tu gereja. Lepas tu dia dalam tu dia ada batu, nampak macam batu bersurat. Rupanya itu adalah batu nisan. Orang nak pergi tangkap gambar, pergi selfie kat itu. Orang tak tahu. Ingat batu bersurat tulis apa? Rupanya itu adalah batu nisan besar zaman dulu. Ditanam apa pembesar-pembesar apa Kristian waktu tu di situ. Kemudian jasad mereka dibawa balik ke sana. Tapi masih tinggallah gereja tersebut. Yang dikatakan gereja itu pun dan juga kota Formosa itu pun adalah hasil binaan daripada runtuhan masjid dan juga istana Sultan Melaka, Kerajaan Melaka waktu tersebut. Itu nampak apa? Dia datang, dia serang institusi agama dulu kan. Makna kata dia bukan hanya sekadar dia nak ambil hasil kekayaan hasil bumi kita saja, tapi dalam masa yang sama dia nak sampaikan dakwah Kristian dia, sampaikan dakwah agama dia. Tapi kita boleh tengok kan lipatan sejarah berapa ramai saja orang kita yang menjadi kufur disebabkan itu. Tak ramai, kalau ada pun mungkin ada, tapi tak ramai yang menjadi kufur. Sebab apa? Akidah yang ditanam oleh nenek moyang kita dahulu kuat, yang dibawa oleh ulama-ulama kita dulu. Salah satunya apa? Inilah dengan pengajian-pengajian ilmu tauhid sifat 20. Aduk ngapai itulah yang menjadi berkat sampai bila datangnya penjajah untuk menjajah dan juga untuk mengkristiankan dan mengkufurkan, mereka tidak terpesong dan tidak terkesan dengan dakwah-dakwah tersebut. Itu yang kita kena nak kuat balik lah ni. Kita banyakkanlah pengajian ataupun kita kena hafal, mula duk hafal balik. Kita ada anak kat rumah kita tu dari kecil lagi kita dah suruh dah hafal balik. Jadi bila kata seorang budak ni, kita ni kalau kita menghafal dari kecil lagi sampai tua kita akan ingat, berbanding dengan kita hafal di waktu tua. Tak hafal dari kecil kita dah hafal doa makan kan. Sampai tua kita dah ingat, tak perlu nak hafal sekali lagi dah. Kita ingat dia kecil lagi. Dari umur 6-7 tahun tu kita dah hafal, maka dia dah sebati dalam jiwa kita dah. Budak-budak ni dia akan mudah untuk dengar dan hafal. Apa yang dengar itulah dia cepat hafal. Macam lagu juga, dengar lagu hafal sampai besar hafal lagu. Jadi dari kecil lagi kita tanamkan sifat 20 tu, insya-Allah sampai besar pun dia dah sebati. Tak perlu nak hafal balik dah. Ingat dah sifat-sifat yang wajib, sifat-sifat yang perlu kita tahu, yang wajib bagi kita tahu sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berhenti sampai situ dulu. InsyaAllah pertemuan berikutnya kita mungkin sambung terus dalam bab kenabian lah. Kita masuk bab Rasul. Dia habis dah bab ketuhanan kita. Bab uluhiyah kita habis dah.
Jadi satu lagi pun kita dah bahas dah, sifat jawaz, sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat harus iaitu Allah taala boleh menciptakan, harus bagi Allah taala mencipta, meniadakan, membuat ataupun meninggalkan bagi tiap-tiap makhluk, tiap-tiap perkara yang mungkin, insya-Allah. Nanti kita sambung pada huraian sifat yang rasul. Kita masuk dalam bab kenabian, bab kerasulan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna waj'alna min ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.